180. Muka surat 380, perenggan yang ketiga, Wayun Dabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat sidang Jumaat sekalian, InsyaAllah kita akan teruskan lagi pembacaan kitab Fathul Mu'in ini, dan kita masih di dalam bahagian pengurusan jenazah lagi. Di mana pada minggu lepas kita telah dengar bagaimana pengurusan yang nak dilakukan, yang mesti dilakukan ataupun yang patut dilakukan kepada mereka yang mati syahid, yang mati syahid. Dan kita telah dengar bagaimanakah dikatakan orang itu mati syahid. Mati syahid ialah mati yang berlaku di dalam peperangan di antara muslimin dengan kafir atau dengan kufar. Jadi ketika berperang itulah dia terbunuh dan dikatakan dia adalah syahid dunia dan akhirat. Tetapi seandainya dia tercedera di dalam peperangan itu tapi tidak mati semasa peperangan itu, bahkan setelah selesai peperangan beberapa hari ataupun 2 hari, maka dia kata seandainya dia ditawan dan dibunuh, setelah ditawan dan dibunuh, setelah tamatnya peperangan barulah dia dibunuh, maka kematiannya itu tidak termasuk dalam bahagian mati syahid, menurut pendapat yang sahih lah. Sebab dia mati dan dibunuh itu selepas berlakunya peperangan, iaitu ketika dia di dalam tawanan. Tetapi sekiranya dia tercedera di dalam peperangan, tamat peperangan, dan dia ini masih berada di dalam dinamakan hayat mazbuhah. Hayat mazbuh, hayat mazbuh iaitu kita kata nyawa-nyawa ikan lah. Nyawa-nyawa ikan, walaupun selepas sehari ataupun selepas 2 hari peperangan, tapi dia dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Nak gerak badan pun tak gerak, nak angkat tangan pun tak gerak dah. Kita tu macam dalam nyawa-nyawa ikan, kemudian mati, masih dianggap sebagai mati syahid. Tetapi kalau selepas peperangan itu dia dalam hayat mustaqirah, hati masih kuat lah. Lukanya dia luka dalam peperangan tapi masih kuat, tak bangun tapi masihlah kata bergerak badan boleh, gerak kaki boleh, selepas 2 hari baru mati, maka itu tidak dikatakan mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu sunatlah dikafankan dengan pakaian yang dia pakai semasa peperangan itu,
dan darah-darahnya juga janganlah dibersihkan, maka dikapankan dengan pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Seandainya tak cukup pakaian yang dia pakai ketika berperang itu, maka barulah hendaklah ditambahkan dengan kain yang lain untuk menutupi tubuhnya. Kemudian pada pagi ini wayun dabu. Okey, muka surat 380. Wayun dabu an yulaqana muhtadirun wala mumayyizan al-aujuhi asyhadah ay la ilaha illallah faqat li khabarin muslimin lakinu mautakum ayman hadarahul mautu la ilaha illallah. Dan pagi ini nak menyatakan pula bagaimana dengan talqin. Dah tamat dah bahagian mati syahid itu. Kata disunatkan, okey, disunat mentalkinkan orang yang sakit keras, yang sakit berat, ataupun diistilahkan muhtadir, orang yang dah tengah menghadapi kematian, sekalipun baru memayit, sekalipun si sakit itu anak kanak-kanak yang baru memayis, tak balik lagi tapi dah memayis dah. Macam kanak-kanak sekarang lah, kita kata hampir keseluruhannya kalau umur 5-6 tahun tu memayis belaka dah, sebab telah diajar oleh daripada umur 4 tahun 5 tahun dah hantar pada sekolah-sekolah pendidikan dah, sama ada pada pendidikan, dan memang diajarlah oleh ustazahnya tentang kotor dan bersihnya itu. Memayis artinya yang tahu membezakan di antara kotor dengan yang bersih, itu dia memayis, artinya tahu membezakan. Jadi seandainya yang nak mati itu seorang kanak-kanak yang kecil lagi lah, hampir meninggal dunia, walaupun dia tu kanak-kanak tetapi telah memayis, dan tentulah dia belum balik lagi, tak sampai umur lagi, tapi kanak-kanak macam sekarang lah yang memayis, artinya yang dah tahu beza di antara kotor dan bersih, di antara najis dengan tidak najis. Umpamanya kalau kecing pun memang dia nak basuh, kalau berak pun memang dia nak basuh. Itu memayis, tahu membezakan di antara bersih dan kotor. Maka sunat juga mentalkinkan. Maksud talqin di sini ialah mengajar mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu. Iaitu dia kata, dan sebagai dengan bacaannya syahadah, talqinnya ialah mengajar syahadah, mengajar mengucap, iaitu la ilaha illallah sahaja. Setakat tu saja. La ilaha illallah. Biasanya memanglah budak-budak ni hak sekolah pendidikan taman asuhan ke, pasti ke, ataupun taska ke, memanglah diajar lah ni mengucap 2 kalimah syahadah ni oleh ustaz-ustazah dia dah. Jadi seandainya yang sekecil ini tapi telah memayis macam budak-budak sekarang, maka disunatkan juga. Sunatkan juga diajar, ditalkinkan. Iaitu apa dia talkinnya? Iaitu diajar syahadah, diajar mengucap la ilaha illallah. Itu saja. Kerana berdasarkan kepada hadis Muslim, hadis Muslim, hadis baginda yang berarti lakinu mautakum
ai man hadarahul mautu la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakun, talkinkanlah orang-orang matimu itu. Maksudnya orang yang hampir mati dengan ucapan la ilaha illallah. Syahadah. Bukan dua kalimah syahadah. Kalau dua kalimah syahadah sambung Muhammadur Rasulullah. Tapi dia nak ajar syahadah saja, talqin saja dengan syahadah saja, iaitu dengan la ilaha illallah. Jadi berdasarkan kepada hadis tadi, lakinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu yang hampir nak meninggal walaupun iaitu kanak-kanak yang memayyiz, artinya masih kecil pun tetapi telah memayyiz mengikut yang aujahnya, yakni belum balik lagi, ajarlah dia syahadah. Ajarlah syahadah, iaitu ucapan la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan malaikat Allah sahaja. La ilaha illallah sahaja. Jangan, tak payahlah diteruskan dengan Muhammadur Rasulullah, sebab dia ni dalam keadaan dah hampir nak mati. Kalau banyak menyusahkan, dan memanglah yang perlunya hanyalah syahadah saja, iaitu la ilaha illallah. Jadi begitulah juga kita dengan orang tua pun, dah kalau dapat nazak tu ajar la ilaha illallah sahaja, cukuplah. Cukuplah. Supaya tidak memayahkan kepada yang hendak menghadapi kematian itu. Kalau ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, jadi makin banyak suruh dia ucapkan, sedangkan dia di dalam kesesakan nafas dah masa tu. Juga lagi dalilnya, sunat diajar, ditalkinkan dengan kalimah la ilaha illallah kepada yang hampir hendak mati itu. Ada lagi hadis yang lain, bukan satu hadis itu saja. Dengan hadis yang sahih, kata baginda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata ma'al faizina wa illa fakullu muslimun walau fasiqan yadkhuluha walau ba'da azabin wa intala. Ada hadis yang lain yang menyuruh mengajarkan talqin ini kepada orang yang nak mati. Jadi maksud di sini talqin hak diajar pada nak mati kalimah syahadah itulah, bukan talqin hak baca atas kubur tu. Jadi kalau talqin atas kubur tu selepas mati dah. Kalau hak nak menghadapi maut ni kalimah syahadah saja, syahadah saja. Dalam hadis yang lain ada menyatakan bahawasanya siapa, kata baginda, siapa yang akhir percakapannya ialah la ilaha illallah. Siapa yang akhir percakapannya dengan ucapan la ilaha illallah, kalam yang terakhirnya sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka kata baginda ia masuk surga. Ia masuk surga. Artinya kenapa begitu? Sebab berarti dia mati dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman sebagai seorang Islam. Jadi kalau begitu, yakni ia berserta mereka yang berjaya lah. Orang yang mati dalam keadaan beriman itu dimasukkan dalam golongan mereka yang bersama dengan orang-orang yang berjaya, iaitu di dalam bahasa Arabnya yadkhulul jannata ma'al faizin. Dia akan masuk surga bersama orang-orang yang berjaya. Kalau tidak, yakni kalau tidak bermaksud masuk surga bersama faizin, iaitu orang yang berjaya,
bukan setakat masuk surga sahaja, maka ia tidak sah maksudnya. Kenapa tu? Baginda berkata, barang siapa yang mengakhirkan kalamnya, perkataan akhirnya yang terakhir dengan ucapan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kerana tiap-tiap orang Islam, walaupun fasik, walaupun dia ni seorang Islam yang melakukan dosa-dosa yang besar, fasik ni yang melakukan dosa besar, tetapi matinya dalam keadaan beriman, dia seorang yang berdosa besar lah. Kalau nak kira tak padang tak dengan amalannya, dosa yang dilakukan. Tetapi oleh kerana dia mati akhir kalanya dengan syahadah, berarti dia mati dalam keadaan beriman, dan dia tetap akan dapat masuk surga bila pun, iaitu selepas dia mengalami hukuman lah, iaitu dia kena hukum neraka dahulu, sebab tak, tetapi oleh kerana dia mati dalam keadaan beriman dengan berakhir kalanya la ilaha illallah, maka habis hukuman neraka, dia tetap akan dimasukkan ke surga. Itu maksudnya. Tetap masuk surga, bukan kata mati boleh masuk surga, tak. Maknanya untuk hukuman dosa, dia akan terimalah hukumannya dahulu, tapi setelah habis hukuman itu, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun setelah mengalami azab yang lama. Jadi dia kata, barang siapa mengakhirkan kalamnya, baginda kata, barang siapa akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Bagaimanakah sekiranya berlaku? Tak kira lah sahabat ke, keluarga kita ke, mengucap dua kalimah syahadah, ajar mengucap, lepas pada ajar mengucap, dia yang mengucap dua kalimah syahadah, tak cakap-cakap. Tak cakap-cakap 2 hari, sampai 2 hari tak cakap-cakap, sampailah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka kalau keadaan begitu pun dikatakan dia orang yang tamat ucapannya dengan syahadah jugalah. Dengan syahadah jugalah, walaupun lepas pada tu, sebab akhir lepas pada mengucap tidak cakap-cakap, tapi tak mati. Tak cakap sampailah 2 hari baru habis umur. Pun dikirakan, dikatakan dia mati memadai, kerana akhir kalamnya, perkataannya yang terakhir walaupun 2 hari yang lepas, ialah la ilaha illallah. Jadi maknanya janganlah kita menaruh kerisauan, lagu mana lah, lepas pada mengucap dulu 2 hari lepas tak cakap-cakap, tak mati, lepas pada 2 hari baru mati. Apakah dia ini termasuk dalam golongan yang akhir kalanya dengan kalimah la ilaha illallah? Dia dikirakan masuk dalam golongan yang akhir akhir kalamnya dengan la ilaha illallah. Sebab tak cakap dah selepas pada tu, tak ada dah perkataan lain. Perkataan yang akhirnya ialah la ilaha illallah, walaupun selepas 2 hari baru dia kembali ke rahmatullah. Okey, boleh tak? Okey. Ma'al khabari sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata ay ma'al faizin, wa illa. Ma'al faizin artinya bersama orang-orang yang beruntun, yang berbahagia juga. Wa illa, sekalipun jika tidak,
Fakullu muslimin walau fasikan. Setiap orang Islam, orang Muslim, walaupun dia seorang yang berdosa besar, mati, bila dia mati, tapi mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan dirinya beriman, yadkhuluha, dia akan masuk, akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam syurga, walau ba'da azabin wa intala, walaupun setelah mengalami keazaban, yang panjang sekalipun, bila habis hukuman azab yang dikenakan padanya, maka dia tetap akan masuk ke syurga. Sebab dia mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan akhir kalamnya dengan la ilaha illallah. Habis. Wa qawlu jam'in yulaqqanu Muhammadur Rasulullah aidan li'anna al-qasda mautuhu 'alal islami wa la yusamma musliman illa bihima marjudun bi'annahu muslimun wa innamal qasdu khatam kalamihi bila ilaha illallah liyahsula lahu zalika sawab. Adapun pendapat segolongan ulama yang menyatakan bahawa talqin mengajarlah kita ucapan yang terakhir kepada orang yang nak mati itu, dengan digandingkan juga kalimah Muhammadur Rasulullah, yang mengatakan tak jadi kalau la ilaha illallah sahaja, mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana? Adapun pendapat golongan ulama yang menyatakan bahawa ditalkinkan dengan kalimah Muhammadur Rasulullah pula selepas la ilaha illallah, disambungkan dengan Muhammadur Rasulullah kerana dimasukkan dengan maksud, dengan tujuan. Kenapa diajar Muhammadur Rasulullah pula itu? Dimaksudkan supaya mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam, sedangkan belum disebut Muslim kalau tidak dengan dua kalimah syahadah. Ambil andaian sekiranya seseorang itu nak menjadi seorang Muslim, nak masuk menjadi Islam, mestilah mengucap dengan dua kalimah syahadah, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi dia kata mardudun, pendapat ini ditolak. Pendapat kena mengucap la ilaha illallah ketika nak mati, kena ada Muhammadur Rasulullah juga itu. Ambil andaian bahawasanya sekiranya seseorang itu nak menjadi Islam, nak memeluk agama Islam, nak digelarkan sebagai Islam, mesti dia mengucap dengan dua kalimah syahadah, bukan? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah dia kata kalau nak mati pun kena ajar dua kalimah syahadah juga. Jadi barulah jadi mati dalam keadaan Islam. Jadi pendapat ini ditolak. Mardudun, bi annahu muslimun. Kenapa tu? Sebab orang yang ditalkin itu sendiri, sebabnya hak nak mati itu memang dia sudah Islam dah. Kan? Hak nak mati itu memang orang Islam dah, bukan? Tak perlu dah kita ajar dia dengan dua kalimah syahadah supaya dia mati dalam menjadi keadaan sebagai seorang Islam, sebab dia memang dah Islam dah. Tak? Jadi yang pentingnya mengakhiri kalam yang akhir ia dengan la ilaha illallah saja. Dengan kalimah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya malaikat Allah. Kenapa tak perlu dah Muhammad Rasulullah? Sebab si nak mati ni memang dah orang Islam. Memang dah orang
Islam. Sebab itulah tak perlu lagi. Jadi menyusahkanlah. Maklumlah dalam keadaan nazak, dalam keadaan nafas yang sesak, nak ajar panjang-panjang. Jadi menyusahkan kepada yang sedang menghadapi kematian itu. Jadi cuma nak ambil berkat, nak ambil pahala, nak ambil berkat. Sebagaimana hadis baginda, iaitu barang siapa mengakhirkan kalamnya dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhirkan kalamnya ketika hendak mati dengan kalimah la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Jadi tak perlu lagi Muhammadur Rasulullah, sebab memang dah dia orang Islam. Tak perlu dah kepada masa nak mati itu diajarkan 2 kalimah syahadah. Okey. Wa bahsu talqinihi ar-rifqil a'la li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardudun bi anna dhalika li sababin lam yujad fi ghairihi wa huwa anna Allah khayyarahu fakhtarahu. Adapun perbahasan tentang mentalkinkan memakai ar-rifqul a'la, darjah tertinggi di syurga, kerana ar-rifqul a'la ialah akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ditolak sebab sesuatu yang ini tidak terdapat pada selain beliau, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau memilih, lalu beliau memilih ar-rifqul a'la. Dan perbahasan tentang mentalkinkan kepada orang itu dengan ar-rifqul a'la. Rifqul a'la ini sebenarnya salah satu daripada nama Tuhan. Karena itu adalah akhir kalimah yang dicakapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rifqul a'la itu adalah kalimah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tertolak juga. Karena itu adalah bagi suatu sebab yang tidak didapati bagi orang lain yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia, bahwasanya Allah Taala memberi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pilihan kepadanya, adakah ia hendak tetap dalam dunia lagi atau hendak pergi bersama-sama kepada Rifqul A'la. Itu maksudnya. Jadi kata hendaklah sebut akhir kalam dengan Rifqul A'la, itu tak betul, kerana itu adalah satu pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sama ada baginda nak hidup lagi ataupun hendak pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ar-rifqul a'la. Ketika hampir baginda nak mati, maka baginda membuat pilihan, dia hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada hidup lagi, dia lebih memilih berjumpa dengan ar-rifqul a'la, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka baginda memilihlah hendak bersama-sama dengan ar-rifqul a'la, maka baginda pun diwafatkan oleh Allah. Pada baginda membuat pilihan, maka baginda pun diwafatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah baginda ke rahmatullah oleh Allah supaya ia berjaya mendapatkan ar-rifqul a'la. Tambahan, Ibnu Hajar menyatakan bahawa ar-rifqul a'la itu adalah darjah yang tertinggi.
Maksud al-rifqul a'la itu ialah darjah yang tertinggi, kata Ibnu Hajar, seperti al-wasilah yang merupakan tingkatan surga yang tertinggi. Tadi berjumpa dengan Allah, kata Ibnu Hajar, juga al-rifqul a'la berarti tingkatan surga yang tertinggi sekali. Maka maknanya bahawa baginda meminta doa kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah hamba ke tempat yang tertinggi sekali. Ya Allah, tempatkanlah hamba ke tempat yang tertinggi sekali, di dalam syurga. Ada pula kaul yang mengatakan bahawa ar-rifqu itu adalah menuju kepada Allah Ta'ala sendiri. Apapun juga maknanya, itu bukanlah hak kita. Hak kita hanyalah la ilaha illallah. Itu hak baginda dalam bahagian membuat pilihan yang ditawarkan oleh Allah, sama ada baginda nak hidup lagi ataupun nak kembali ke rahmatullah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bertemu dengan ar-rifqul a'la. Sama ada ar-rifqul a'la itu dinisbahkan pada nama Allah ataupun pada di surga, tingkat surga yang tertinggi. Wa ammal kafiru fayulakkinuhuma qat'an ma'a lafzi ashhadu liwujubihi aidan ala ma sayati fihi iz la yasiru musliman illa bihima. Adapun orang kafir, orang kafir, tiba-tiba dia nak mati, tak, katakanlah sahabat kita dia kafir, tak, dia orang kita yang sangat baik, ataupun tiba-tiba dia nak mati, dia kata, ajarlah aku mengucap aku nak mati dalam Islam. Ajarlah saya mengucap saya nak mati dalam Islam. Barulah diajarkan 2 kalimah syahadah. Barulah diajarkan, ditalkinkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dia belum lagi Islam. Sebab dia belum lagi orang Islam. Cuma dah takdir dia nak jadi mati dalam keadaan beriman, kita pergi ziarah, muajarlah aku mengucap aku nak mati dalam agama Islam, maka kita ajarlah. Barulah ajar 2 kalimah syahadah, barulah ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah jadi Islam dia. Kemudian matilah dia dalam sebagai seorang Islam. Nasib dia lah nak surga terus. Bila mengucap saja, dosa-dosa dia masa kafir tu habis, terhapus terus, bersih dia, dan berada dalam keadaan Islam yang bersih daripada segala dosa-dosa. Itu maksudnya. Wa ammal kafiru fayulakkanuhuma qat'an ma'a lafzi ashhad. Adapun orang kafir, dengan pasti kita hendaklah ditalkinkan memakai 2 kalimah di atas, dan diawali dengan asyhadu yang bersaksi, kerana kata itu pula wajib. Asyhadu pun wajibnya diucapkan seperti keterangan mendatang, sebab tidak menjadi muslim selain dengan 2 kalimah syahadah. Tapi begitulah ajar talqin ni kepada orang kafir, yang nak menjadi Islam pun mesti 2 kalimah syahadah, sebab tak bila satu saja tak jadi Islam lagi. Begitulah seandainya dia nak mati, dia minta dengan kita, ajarlah aku mengucap aku nak mati dalam agama kamu. Tak, aku nak mati dalam agama Islam, barulah kena ajar 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun ajar talqin yang nak mati ini, maksud talqin ni talqin ajar mengucap bukan lepas mati dah panjang tu. Kepada orang Islam ialah asyhadu an la ilaha illallah saja. Sebab tak perlu dah Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebab dia telah Islam.
kita ni telah Islam. Yang ambil itu nak mengucap juga, kena ajar mengucap untuk nak ambil berkat hadis baginda mengatakan barang siapa akhir kalamnya dengan ucapkan dengan mengakhirkan kalamnya dengan asyhadu an la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Sekalipun dia Muslim yang berdosa besar, yang fasik, tapi selepas tamat hukuman dosa-dosanya itu, dia pasti akan dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Okey. Dan ada pun orang kafir hendaklah ia itu ditalkinkan 2 kalimah syahadah lah, secara putuslah, iaitu tidak ada khilaf, mesti dengan 2 kalimah syahadah dengan menggunakan lafaz asyhadu. Aku menyaksikan bahawa, kerana kalimah itu wajib digunakan mengikut keterangan yang akan datang tentang hal itu, kerana orang kafir itu tidak menjadi orang Islam melainkan dengan 2 kalimah itu. Habis. Kemudian barulah talqin selepas matilah. Ada kata baca talqin tak kubur tu. Dan sesudah mayat ditanamkan, hendaklah satu golongan muslimin berdiri pada kubur itu sesaat sambil mendoakan kepada mayat itu ketetapan di dalam iman dan meminta ampun baginya, yakni sekadar masa menyembelih unta, melapah dan membahagikan dagingnya sehingga mayat itu merasa jinak dengan kamu. Jadi maknanya kita disuruh jugalah melakukan talqin selepas mayat dikebumikan. Bagaimana setengah kata tak perlu, setengah kata hendaklah kena talqin, setengah kata tak talqin tak. Tapi mengikut dalam kitab ini, wa an yakifa, perenggan kedua daripada bawah. Wa an yakifa jama'atum ba'da dafni indal qabri sa'atan yas'aluna lahu tasbita wa yastaghfiru min lahu. Sunat sesudah mayat dimakamkan, setelah mayat dikebumikan, sunat kita ni segolongan penziarah ni berdiri sejenak. Artinya tunggu dulu, maksudnya di sekitar kuburnya untuk memohon ketetapan iman dan keampunan dosanya. Okey. Jadi kata sesudah mayat ditanamkan, hendaklah satu golongan muslimin lah. Kita yang menghantar ni berdiri pada kubur itu sesaat. Sambil mendoakan kepada mayat itu ketetapan dalam iman. Arti mendoakan kepada mayat itu supaya tetap dalam iman, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan baginya, yakni sekadar masa, lama masanya sekadar masa menyembelih unta, kemudian melapah dan membagi dagingnya sehingga mayat itu merasa jinak dengan kamu. Merasa jinak dengan kamu, hati merasa senang dengan kita. Okey.
Watalkinu balighin walau syahidan kamaktadahu itlaquhum khilafan lizarkasi ba'da tamami dafnin. Sunat mentalkinkan mayat orang balik. Sekalipun dia kanak-kanak tapi telah balik, sunat juga ditalkinkan. Ini baca talqin atas kubur lah ni. Tadi talqin aja mucak. Walaupun tak balik tapi telah memayit, sunat juga kita ajar tadilah. Sebelum mati ni, selepas mati ni dia kata sunat. Sesudah mayat dimakankan, segolongan penziarah berdiri sejenak di sekitar kuburnya untuk memohonkan ketetapan iman dan keampunan dosanya. Sunat menelkin orang yang balik. Sekalipun kanak-kanak tapi telah balik, sunat kita baca talqin lah. Talqin hak kita faham tu, tak kubur tu, sekalipun dia mati syahid, sunat juga ditalqinkan. Sebagaimana sesuai dengan penyebut para ulama yang secara mutlak. Semua para ulama secara mutlaknya menyatakan sunat ditalqinkan selepas mayat dikebumikan, sekalipun dia kanak-kanak, sekalipun dia kanak-kanak tapi telah balik, ataupun dia mati syahid pun, orang yang mati syahid pun juga sunat ditalqinkan secara mutlak. Lain halnya menurut pendapat Az-Zarkashi, setelah sempurna dimakankan, kata Az-Zarkashi, maksudnya kata Az-Zarkashi ini kepada yang mati syahid. Orang mati syahid tak payah baca talqin dah, tak kubur dia. Tapi ulama muafakat, semua ulama mengatakan sunat juga kepada yang mati syahid pun dibaca talqin di atas kuburnya. Itu maksudnya. Jadi katakan sunat talqin ni kepada mayat yang baru dikebumikan itu, adalah talqin hak buat itulah atas kubur tu. Ini adalah dia kata pendapat ijtihad ulama, iaitu kesungguhan para ulama mencari sesuatu perkara yang baik. Walaupun tidak ada dalam hadis, tak sebut, hadis yang sebutnya hendaklah talqin la ilaha illallah itu sajalah. Tak. Tapi selepas dikebumikan, sunat dibaca talqin hak panjang atau apa bagi mendoakan kepada si mati tak. Jadi itu adalah ijtihad pendapat para ulama. Walaupun tidak ada dalam hadis, tapi boleh dibuat pegangan sebab ulama adalah orang yang kenapa? Kerana ulama adalah orang yang layak berijtihad. Ulama adalah orang yang layak berijtihad, iaitu mencari sungguh-sungguh sesuatu perkara itu. Dan dialah juga yang layak melakukan kias dalam satu-satu perkara, satu-satu hukum dan satu-satu perkara. Walaupun dia kata tak, itu adalah pendapat ulama saja, hadis tak ada, walaupun begitu dia masih boleh kita ambil buat pegangan sebab selepas daripada Nabi, para ulama lah yang menjadi pewaris Nabi, dan ulama lah orang yang layak untuk berijtihad mencari satu-satu hukum, perkara yang tidak ada di zaman baginda tapi berlaku selepas daripada itu. Dan asalnya tidak ada, maka
ulama lah yang bersungguh-sungguh mencari, kemudian membuat kiasan dengan hukum yang asal. Boleh dikias hak ni boleh dikiaskan dengan hukum itu yang ada di dalam hadis dan sebagainya. Okey. Kita habisin dulu hari ini. Okey, kitab yang kedua kita ulang sedikit pada muka surat 49, khususnya berkenaan dengan Imam Mahdi. Oleh kerana banyak dibicarakan tentang Imam Mahdi ini sehingga kan 1, 2, 3 sehingga kan 4 muka. Dengan perkara yang samalah, banyak menceritakan pendapat ini mengatakan. Jadi saya telah membuatlah satu ringkasan untuk saya baca, tuan-tuan dengarlah. Tak payah tengok kitab ni sebab memang saya petik-petik untuk sebagai makluman kepada kita tentang Imam Mahdi. Ada pun alamat besar. Alamat berlaku kiamat itu terbahagi kepada 2. Pertama alamat kecil, kedua alamat besar. Alamat kecil itu dah ada daripada sekarang dah. Alamat besar itu 10. Adapun alamat besar itu 10 perkara, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Manfarawi di dalam risalahnya, iaitu bagi kiamat itu beberapa alamat yang wajib beriman dengan dia, yang wajib kita percaya. Bagi alamat kiamat ini ada beberapa alamat yang wajib kita percayai, dan alamat besar itu pula dia kata terbagi kepada 2 bagi. Terbagi kepada 2 bagi. Pertama kubra, iaitu alamat besar. Dan iaitu 2 bahagi. Pertama kubra, alamat kiamat ini terbagi kepada 2 pula. Yang pertama alamat besar, alamat dekat, besar ataupun dekat dah nak berlaku dengan kiamat.
Dan keduanya sughra, alamat kecil, alamat yang tanda-tanda dunia dah nak kiamat dah, tapi masih jauh lagi lah. Dan yang kubra itu pula, alamat kubra, alamat besar itu pula 10. Ada 10. Yang muafakat ulama itu ada 10. Sebagaimana muafakat ulama mengatakan alamat kubra, alamat besar berlakunya kiamat itu ada 10. 5 perkara, ada 10. Dan muafakat ulama itu lebih 5 perkara. Ada juga. Pertama, keluarnya Dajjal. Ini alamat besar ni, dekat sangatlah dunia nak kiamat ni. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Dan keduanya, turunnya Nabi Isa. Keduanya, turun Nabi Isa. Tak. Bin Maryam, Nabi Isa turun daripada langit yang kedua lah. Sebab sekarang Nabi Isa dinaikkan kepada langit yang kedua. Setelah dia tidak dibunuh oleh puak-puak Bani Israel. Bani Israel tidak mau menerima syariah yang dibawa oleh Nabi lain daripada bangsanya. Dan bermuafakatlah nak bunuh Nabi Isa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan Nabi Isa pada langit yang kedua. Semuanya itu adalah ditakdirkan bagi nak mencukupkan bahawasanya Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa pada hampir kiamat nanti. Dan ketiga, keluarnya Dabbatul Ard, satu binatang yang besar keluar daripada bumi ini. Keempat, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kelima, naik matahari daripada pihak maghrib. Naik matahari daripada pihak matahari jatuh. 5. Okey. 5 perkara pula ikhtilaf, berlainan pendapat. Tadi tu muafakat lah, 5 perkara tu muafakat lah, para ulama menyatakan. Tapi 5 lagi ni, daripada alamat besar 5 ni ikhtilaf, dia kata berlainan pendapat. Pertamanya, terselanya bumi dengan masyrik. Terselanya bumi di sebelah matahari naik. Terselam dengan maghrib. Terselam dengan jazirah Arab, negeri Arab pun terselam. Dan asap daripada negeri Yaman, dan api keluar daripada telaga negeri Edan, berjalan ia serta manusia. Api pun maknanya manusia lari, api pun kejar. Sekira-kira berjalan mereka itu. Dan juga pendapat mengatakan keluarnya Sufyani, pun bersalahan ulama juga. Dia mengatakan pada akhirnya keluarnya Sufyani pada akhir zaman, dunia hampir kiamat, pun bersalahan pendapat ulama juga. Dan maka juga mengatakan keluarnya Sufyani itu adalah alamat besar akan berlakunya kiamat. Siapakah dia Sufyani itu? Sufyani itu ialah laki-laki, seorang laki-laki daripada zuriat keturunan Abi Sufyan bin Harb. Dia ambil daripada perkataan Abi Sufyan itulah, maka dibangsakan cucu-cucu dia nulah dengan nama Sufyani, dengan nama Sufyani. Iaitu daripada kerajaan Bani Umayyah dahulu. Dia keluar di negeri Yaman, berjalan, kemudian dia dapatlah menakluki beberapa kawasan di negeri Arab itu. Dan pada mulanya ketika dia menakluk negeri-negeri di negeri Arab ini, dia menjalankan pemerintahan
kepada rakyat dengan baik sekali. Dengan baik sekali. Menjalankan dengan baik sekali. Kemudian apabila dah dia mendapat kekuasaan yang penuh, rakyat memberi sokongan kepadanya, percaya di atas apa yang dia tunjukkan dengan kebaikan dan keadilan itu, maka mulalah dia pun berpaling tadah, menunjukkan hakikat dia yang sebenar, iaitu seorang manusia yang celaka. Berbalik ia atas segala manusia dengan celaka. Tak ada dah baiknya, tak ada dah adil, tak ada dah memberi keamanan. Dia melakukan pula penyiksaan pula dah kepada rakyat-rakyat. Termasuklah membunuh penduduk-penduduk bandar, dan menghina orang-orang yang soleh, dan juga menghina segala ulama-ulama yang besar, dan menjalanilah ia pemerintahan dengan pemerintahan yang sangat zalim lah terhadap rakyat pada masa itu. Kemudian dia kata di antara perkara yang dilakukan oleh Supyani itu, dia menghantarkan tentera-tentera ke negeri Kupah untuk melakukan kezaliman terhadap rakyat di kawasan itu, dan dia juga menghantar tentera-tentera ke Mekah supaya untuk melakukan serangan ke atas Imam Mahdi, untuk melakukan serangan ke atas Imam Mahdi. Jadi hak tentera dihantar ke Kufah dapat mengalahkan penduduk-penduduk Kufah, menang tentera Supyani, dan dia membunuhlah termasuklah perempuan-perempuan, kanak-kanak, sebagaimana yang kita saksikan sekarang ni yang dilakukan di negeri Syria Arab. Tak kira lah, semuanya dibunuh. Asalnya tunjuk Islam lah, tunjuk baik belaka lah, mendapat kedudukan yang tegak, tiba-tiba dia pun tunjuklah berpaling tadah, menunjukkan hakikat dia yang sebenar, mau mengkhianati kepada rakyat, bagaimana kita tengoklah berlaku tidak. Kemudian dia kata pun, lepas daripada Mekah, dia hantar pula tenteranya ke Madinah. Menghantar tenteranya ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerangilah penduduk Madinah selama 3 hari. Kemudian masuk dia akan lemah dan Allah dan menawan oleh mereka itu akan orang dalamnya. Dia dapat menawan pula penduduk-penduduk di Madinah, di mana kanak-kanak, perempuan-perempuan semuanya ditakak. Daripada Madinah, tentera Supyani pula menuju pula ke Mekah untuk memerangi Imam Mahdi. Jadi oleh kerana ada kaitannya dia dengan Imam Mahdi ni, dia nak memerangi Imam Mahdi, maka Imam Mahdi adalah merupakan salah satu alamat akhir berlakunya kiamat. Tapi oleh kerana ada kaitannya, iaitu Supyani akan berperang dengan Imam Mahdi, maka kerana itulah ada pendapat mengatakan keluarnya Supyani juga merupakan tanda yang besar akan berlakunya kiamat. Kemudian kita pergilah tengok siapa dia pula Mahdi itu. Saya dah petik-petik juga, tengok pada muka surat 51 fasal pada menyatakan Imam Mahdi.
Surat 51 menyatakan siapa dia Imam Mahdi. Bahwasanya adakah ia daripada anak Hasan atau anak Husain? Sebab Imam Mahdi ini adalah titisan Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan anak Rasulullah bernama Fatimah, melahirkan dua orang anak lelaki, iaitu Hasan dan Husain. Jadi ada soalan, apakah Mahdi ini anak Hasan ataupun anak Husain? Dan daripada mana ia keluar? Di manakah kawasan dia keluar besok bila Allah Subhanahu Wa Taala melahirkannya, menzahirkannya, dan bagaimana alamat keluarnya? Bagaimanakah tandanya Imam Mahdi telah keluar? Dan bahawasanya mubayaah 2 kali. Imam Mahdi ini dimubayaahkan, diistiharkan sebagai ketua umat Islam sebanyak 2 kali. Dilantik sebanyak 2 kali. Cerita daripada Tabrani, daripada Nabi SAW, kata baginda, bermula Mahdi itu daripada kami. Mahdi itu adalah titisan dia lah, Rasulullah kata. Imam Mahdi ini adalah daripada kami, artinya daripada titisan dia, titisan Rasulullah. Mensudahi dengan dia agama seperti barang yang mulai agama itu kami. Imam Mahdi lah dia kata yang menjalankan, mensudahi agama, iaitu sebagai ketua pemerintah agama yang akhir. Iaitu yang akhir. Bagaimana Rasulullah kata dialah yang memulai. Dialah yang memulai agama itu dengan kami. Rasulullah yang memulai agama, menyebarkan dakwah agama Islam, syariahnya. Maka yang akhir menjalankan syariah agama Islam daripada titisannya ialah Imam Mahdi. Itu. Kemudian kita ringkaskan lagi, ambil baris daripada tadi, berkata Muqatil, iaitu daripada hak tadi, memulai agama itu dengan kami, turun 1, 2, 3, turun 3 ke bawah, 3 baris kita langkah ke bawah. Dalil bagi ini, dengan barang yang mengeluarkan dia oleh Nasa'i, periwayat hadis An-Nasa'i, dan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya Mahdi ini akan turun. Lan tuhlika ummatun ana awwaluha wa mahdiha wa mahdiha wastuha wal masih ibn Maryam akhir. Dalilnya Mahdi akan turun bila dunia ni dah akhir, dah nak berlaku kiamat. Hadis baginda bersabda, lan tuhlika ummatun ana ummatun, tiada binasa umat ini, ana awwaluha, bermula aku itu awalnya. Aku adalah yang orang yang mula-mula lah, yang bimbing syariat ni untuk umatku. Wa mahdiha wastuha, dan Mahdi pula pada pertengahannya. Selepas pada aku, maka Mahdi lah pula yang menjalankan syariah kepada umat Islam di tempatnya pada masa itu. Wa Isa, dan Isa al-Masih ibn Maryam akhir, dan yang akhir sekali menjalankan syariat Rasulullah sebelum dunia kiamat ialah Nabi Isa alaihissalam. Dalilnya diambil daripada hadis baginda sendiri tentang Mahdi itu ada, akan turun sebelum berlakunya kiamat.
Kemudian begitulah banyak cerita tentang Mahdi begini benda yang samalah dihuraikan. Jadi saya pun menurunkan lagi lah supaya kalau tidak rasa ada sedikit lah kejemuan belik-belik ayat yang sama. Dah saya turun pada muka surat 52 baris daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris ke-12 daripada bawah. Muka surat 52 baris ke-12 daripada bawah. Iaitu dalam kurungan tu bermula Mahdi itu. Bermula Mahdi itu. Okey. Bermula Mahdi itu daripada anak Fatimah, daripada titisan Siti Fatimah lah. Dengan muafakat segala jumhur, semua para ulama bersepakat, satu berpendapat bahawasanya memang Mahdi itu adalah daripada titisan anak Fatimah. Maka tersebut dalam khabar Muslim dan Abi Daud dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Banyak tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih lah ni nak, oleh Muslim, Abi Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dan Baihaqi dan yang lainnya, mengatakan bermula Mahdi itu keluargaku daripada anak Fatimah. Rasulullah kata Mahdi itu adalah keluargaku daripada anak Fatimah. Dan pada riwayat Ibnu Asakir daripada Ali bin Al-Husain. Jadi makna anak Fatimah kan Hasan dan Husain. Jadi Mahdi ini daripada titisan Husain, iaitu titisan daripada Ali anak Husain, daripada bapanya, iaitu daripada Ali bin Al-Husain, daripada bapanya. Rasulullah pun berkatalah kepada Fatimah, sukakan olehmu hai Fatimah, gembiralah wahai Fatimah, Al-Mahdi itu daripada engkau. Mahdi yang turun pada akhir zaman nanti adalah daripada titisan kamu. Dalil-dalil menunjukkan Mahdi itu akan turun, dan dia adalah daripada titisan Rasulullah melalui Fatimah. Fatimah pula dua orang, Hasan dan Husain. Jadi Mahdi ini daripada titisan Husain, bukan daripada titisan Hasan. Okey. Dan telah mengeluar oleh Ahmad bin Abu Daud dan Tirmizi periwayat hadis ni, dan Ibnu Majah, jikalau tinggal daripada masa itu malaikat sehari yang satu, nescaya dibangkit oleh Allah padanya akan seorang laki-laki daripada keluargaku yang memenah akan dia adilnya seperti barang yang memenah ia zalimnya. Kata baginda, jikalau tinggal daripada masa itu, sebelum dunia kiamat ini, ada sehari lagi, ada sehari lagi nak kiamat, kata baginda, yang satu, ada sehari yang satu, malaikat sehari yang satu, nescaya dibangkit oleh Allah Ta'ala padanya, akan seorang laki-laki daripada keluargaku. Maksudnya Mahdi tetap akan turun. Kalau walaupun tinggal sehari lagi nak kiamat akan turun juga. Seandainya tak turun, tak ada awal apa nak. Ini dalil menunjukkan Mahdi itu tetap akan turun. Tapi walaupun tinggal sehari lagi nak kiamat, baginda kata, nescaya dibangkit oleh Allah padanya akan seorang laki-laki daripada keluargaku, yang memenah akan dia adilnya seperti barang yang memenah ia zalimnya, dan dia akan menaklukilah umat Islam pada masa itu, memerintah dengan adilnya, dengan sepenuh adil, sebagaimana jugalah
berlakunya kezaliman sebelum daripada turunnya Mahdi. Dan pada hadis lain pula ada satu riwayat bagi Abi Daud dan Tirmizi. Baginda bersabda, jika tiada tinggal daripada dunia ini malaikat hari yang satu. Tadi jugalah, nescaya dipanjangkan Allah Ta'ala akan demikian itu. Kerana sehari seandainya ada sehari lagi nak kiamat, Tuhan akan panjangkan hari itu. Tak tahulah selama berpuluh tahun pun satu hari itu. Untuk Mahdi menjalani pemerintahan kepada umat Islam, itu maksudnya. Saya dipanjangkan Allah Ta'ala akan demikian hari itu hingga dibangkitkan Allah padanya akan seorang laki-laki daripada Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ahli keluarga aku lah. Yang muafakat oleh namanya akan namaku dan oleh nama bapanya akan nama bapaku, yang memenuhi ia akan bumi ini baiknya dan adilnya seperti barang yang memenuhi zalimnya dan jurnya sebelum daripada itu. Okey, kita lajukan lagi. Masa masih ada ni, pergi kepada muka surat 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 daripada atas. Dan telah mengeluar oleh Ruyani dan Tabrani, periwayat hadis belaka, dan lainnya daripada keduanya perawi-perawi lain. Kata baginda, bermula Mahdi itu daripada anakku. Ada ayat lain pula baginda sifatkan pula tentang wajah Mahdi ni. Bermula Mahdi itu daripada anakku, dan mukanya itu seperti bintang tekarang. Comel lah maksudnya. Comel Mahdi ni. Bermula warnanya itu warna Arabi. Warna kulitnya warna Arab, iaitu mana warna Arab kemerahan lah. Putih kemerahan ke kuning kemerahan, wallahu alam lah. Dan jisimnya jisim Israel, tapi tubuh badannya besar seperti orang Israel. Kulit berwarna Arab, tapi tubuhnya seperti tubuh orang Bani Israel, besar. Artinya tinggi memenuhi akan buminya itu. Bila dia memerintah dengan pemerintahan yang tinggi memenuhi akan buminya itu, adilnya seperti barang memenuhi bumi itu jur, kepasidan. Dan redalah akan jadi khalifah itu oleh ahli langit dan ahli bumi. Semualah bila Mahdi turun menakluki, memimpin umat Islam, semuanya lah ahli-ahli bumi manusia dan juga ahli langit, para malaikat pun reda maknanya kepada Mahdi. Ini tentang wajah Mahdi. Telah datang warik pula dalam kitab Huliyah bahawasanya Mahdi itu orang muda, lagi bercelok dua matanya, lagi halus dua keningnya, tinggi hidungnya dan bongkok sedikit. Hidung dia macam bongkok sedikit pada hujung. Pada hujungnya. Dengan itu lebat janggutnya atas pipi yang kanannya itu, lebat janggutnya. Habis ayatnya. Atas pipi yang kanannya itu tahi lalat. Dan telah berkata Said Qutb Al-Ghawsi, Sayyidi Mahyuddin bin Al-Arabi dalam Futuhat, kitab Futuhat, ketahui olehmu bahawasanya tiada dapat tidak daripada keluar Mahdi itu. Mahdi tak dapat tidak, mesti keluar lah maksudnya. Mesti keluar. Tiada keluar ia hingga memanah bumi itu,
memenuhi bumi itu jur dan zulm. Dan Mahdi ini tidak akan keluar hinggalah setelah bumi ini dipenuhi dengan kefasidan dan kezaliman. Ada. Jadi banyaklah dia ulangi hak tula saja. Orang ni kata gini, jadi kemudian saya petikkan lagi lah untuk meringkaskan supaya menamatkan ni tajuk tentang Mahdi ni. Kalau nak baca orang zaman dulu dia suka dengar hak tula acak-acak kali ni. Kita ni rasa tak berapa suka dah tak. Kerana sekali gitu sekali gini. Kemudian muka surat 55 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8, 9 baris ke-9 pada atas telah berkata muka surat 55 baris ke-9 daripada atas telah berkata Ibn Hajar di dalam kitab Sawa'iq, bermula yang terlebih zahirnya, yang terlebih jelas maksudnya bahawa keluar Mahdi itu dahulu daripada turun Nabi Isa. Yang jelasnya Mahdi ini turun lebih dahulu daripada Nabi Isa. Yang jelasnya Mahdi ini dan menunjukkan buktian bahawa Mahdi tetap tu ada, tetap turun. Tapi dia lebih dahulu daripada Nabi Isa. Dan bahawa zahirnya itu kemudian daripada gerhana bulan pada awal malam daripada Ramadan dan gerhana matahari pada nisfu daripada Ramadan. Dan bahawa zahirnya itu keluarnya Mahdi itu di tengah masyarakat ni. Kemudian daripada gerhana bulan, selepas daripada gerhana bulan pada awal malam daripada bulan Ramadan. Dah bulan selepas daripada gerhana bulan pada awal malam daripada Ramadan. Pada malam tu berlakulah gerhana bulan dan bulan Ramadan itu, tapi awal lagi. Garik tu gerhana dah. Maksudnya. Dan gerhana matahari pula, esoknya gerhana matahari pula pada nisfu daripada bulan Ramadan, dan berlaku pula gerhana matahari pada pertengahan bulan Ramadan. Maka bahawasanya seumpama yang demikian itu tiada dapat akan dia masa dijadikan Allah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Okey. Telah berkata Syarqawi dan kata Kil, pendapat yang tak tahu siapa yang berkata bahawasanya Mahdi itu 40 tahun yang berhimpun serta Isa dalam 7 tahun. Artinya masa Imam Mahdi menakluki ataupun memerintah menjadi ketua kepada umat Islam selama 40 tahun. Selama 40 zaman Imam Mahdi itu selama 40 tahun. Dan takhir daripadanya oleh Isa 30 tahun. Terlebih banyak 7 berhimpun serta Isa dalam 7 tahun. Dia sempat Nabi Isa turun sempat bersama dengan Nabi Isa bersama dengan Mahdi, sempat bersama dengan Mahdi di dalam membimbing umat Islam ni selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Artinya Imam Mahdi turun 33 tahun lebih dahululah. Zaman Imam Mahdi 40 tahun, tapi dia sempat bersama dengan Nabi Isa 7 tahun. Berarti dia 33 tahun. Ataupun 9 tahun, ataupun sempat Nabi Isa bersama dengan Mahdi 9 tahun. Dan terdahului atasnya dengan terlebih banyak daripada 30 tahun lah. Kalau begitu maknanya Imam Mahdi itu lebih dahulu daripada Nabi Isa turun ke dunia ini
lebih daripada 30 tahun. Kalau lah maknanya 7 tahun, 33 tahun dahulu Nabi Isa dah. Kalau lah maknanya 9 tahun, 31 tahun dulu Imam Mahdi daripada Nabi Isa. Dan takhir daripadanya oleh Isa 30 tahun dan lebih. Lebih lagi 30 tahun lebih. Dan lebih lagi sedikit. Dari kerana masa diam 45 tahun, telah berkata Syarkawi, dan ini tiada berlawan, ia akan barang terdahulu daripada kesudahan diam Mahdi itu 9 tahun. Sama ada dulu berkata ia dari kerana bahawasanya 9 tahun itu iaitu yang tinggal dia padanya dengan memiliki bumi sekelilingnya. Selama 9 tahun Imam Mahdi dapat menguasai seluruh dunia ini, dan bahawa adalah memiliknya daripada permulaan itu 40 tahun dan tempat beranaknya dan negeri Madinah. Katanya Imam Mahdi ini dilahirkan di negeri Madinah dan kata kil dalam negeri pihak matahari jatuh, Maghrib. Kemudian berpindah ia daripada Madinah kepada Baitul Maqdis. Selepas dia dewasa lah katanya, Imam Mahdi pun berpindahlah daripada tempat kelahirannya Madinah pergi kepada Baitul Maqdis. Telah berkata ia bermula beberapa hadisnya itu sampai ia akan sebagai sampai mutawatir yang maknawi, maka bagi engkarnya itu telah berkata ia, dan ada pun orang yang datang warid daripada bahawasanya tiada Mahdi melainkan Isa bin Maryam, maka iaitu serta keadaannya dhaif. Hadis ada mengatakan Imam Mahdi tak turun, yang turunnya ada Isa bin Maryam saja. Itu adalah hadis yang dhaif, dan khufaz. Ditakwilkan dengan bahawasanya maknanya tiada Mahdi maksud yang mutlak, tapi menakwilkan kata tiada Mahdi malaikat Isa itu dari segi maksum yang mutlak. Maksum yang mutlak pada Nabi lah, dan Rasul. Mahdi bukan Nabi. Saya habiskanlah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ambil baris ke 9 daripada bawah. Dan kata setengah pendapat adalah Imam Mahdi itu di dalam kerajaannya kira-kira 20 tahun. Setengah pendapat mengatakan Imam Mahdi memimpin kerajaan kira-kira 20 tahun. Mengalah ia akan beberapa negeri yang besar-besar. Di zaman pemerintahnya dia telah mengalahkan beberapa negeri yang besar-besar, seperti Syam, seperti Syria. Mungkinlah Syria selepas ini akan dijadikan di bawah takluk kekuasaan bukan Islam. Bagi dia nampak gitulah. Mengaku saja Islam pada luar, ialah tak. Dan berapa pula negeri. Lepas pada negeri Syria, dia tahu takluk pula beberapa negeri. Setelah itu maka Imam Mahdi pun menghimpunkan pula beberapa askarnya lagi, kerana hendak berperang akan negeri Rom. Jadi kalau dalam sejarah dulu dalam sejarah ni, negeri Rom dimaksudkan berperang ni dengan negeri Rom ialah Rom Timur, iaitu di Turki. Rom Timur. Kata Konstantinopel lah di Turki. Maka ia pun berjalanlah askarnya hingga sampailah ke negeri Rom. Berperanglah mereka itu dengan orang negeri Rom. Maka dibunuh oleh askar Mahdi akan orang Rom itu sekira-kira banyaknya satu keti.
Sakati. Artinya 100,000. 100,000. Maka negeri Rom pun Allah lah. Kalahlah kerajaan Rom. Dan telah terdahulu jua hikayat itu runtuh kota negeri Rom. Dalam peperangan itu kota negeri Rom pun runtuhlah. Runtuhlah. Dengan takbir jua. Runtuh dengan takbir saja. Hak tu hak Allah Subhanahu Wa Taala dah. Bukan dengan pandangan, dengan takbir saja runtuh kota negeri Rom. Dah dunia dah nak akhir dah ni. Kemudian lalu pergi mereka itu ke negeri Konstantinia. Betul lah ni Turki lah, Konstantinopel ni. Dia pun berharap lah pujalah tentera Imam Mahdi ke kota Konstantinia. Bahasa Arabnya. Inggris Konstantinopel. Tempat kediaman Raja Rom. Rom Timur lah maksudnya. Adalah besarnya negeri itu 12 parsah. Besar negeri Rom itu negeri Turki letaknya dan 12 parsah. Bujurnya. Dan dalam negeri itu ada istana Sultan Rom. Dalam kota negeri itu adalah istana Raja Rom. Dan ada pada keliling istana itu sebuah kota. Di sekeliling istana itu ada sebuah kota pula. Kalau kita pergi di Turki kan, di Rom, di Istanbul kan, keliling kota dah tepi laut tu. Besar tinggi. Kata luasnya kira-kira satu parsah. Dan adalah pada kota itu 300 pintu. Luas besarnya kawasan kota itu. Mengelilingi istana itu 300 pintu ada. Besarnya kota itu daripada besi. Dan di dalamnya terdapatlah sebuah rumah berhala. Di dalam istana Raja Rom itu terdapat sebuah rumah berhala. Dan dinding rumah berhala itu daripada batu emas. Hebat. Dinding rumah berhala dalam istana Raja Rom itu dindingnya daripada batu emas dan perak. Dan ada pun dalam rumah berhala itu satu tempat menyembah. Dan rumah berhala itu terdapatlah tempat yang khusus untuk raja menyembah. Menyembah berhala. Lentangnya 4 hasta, bujurnya pun 4 hasta. Tempat raja menyembah itu. Bertatah dengan mutiara bilik tu. Bilik nyembah tu bertatah dengan mutiara dan yakut. Dan adalah tempat raja menyembah berhala itu kadar 6 jekal lentangnya. Dan 6 jekal bujurnya. Bagaimana pula ni? Tempat raja menyembah berhala itu kadar 6 jekal lentangnya, 6 jekal lebar, 6 jekal panjang. Di sana tempat raja itu menyembah berhala. Maka tak kala sampailah Imam Mahdi ke negeri itu, lalu ia pun berperanglah serta ia mengucap takbir, maka segala askar Raja Rom pun pecahlah. Ni hak tanda. Mau tak ucap takbir, tentera Raja pun berpecahlah. Tengah cerabara lah. Maka negeri Konstantinia pun Allah lah. Allah dah. Dan raja negeri itu pun mati dibunuh oleh Imam Mahdi serta segala hulu badannya. Maka segala harta rampasan pun terlalu banyak diambil oleh askar Mahdi. Tiada terkira banyaknya hingga adalah diambil seorang laki-laki akan permatanya sekuat membawa ia. Banyaknya seolah kita boleh ambil mata serak-rak nak bawa. Sekuatnya. Berdi ke besar mana-mana. Maknanya banyaknya. Harta. Seorang lelaki boleh ambil sekuat rak dia. Banyaknya. Kemudian daripada itu orang negeri yang takluk pada Imam Mahdi pun datanglah. Lepas pada tu setelah Imam Mahdi dapat menakluki, mengalahkan kerajaan
Rom Timur, maka tiba-tiba setelah tamat peperangan datanglah pula berjumpa kepada Imam Mahdi, iaitu orang negeri yang di bawah takluk. Di bawah takluk Imam Mahdi pun datanglah kepada Imam Mahdi mengkhabarkan bahawa Dajjal sudah keluar. Bagi tahu pada Imam Mahdi Dajjal sudah keluar. Dan banyak segala manusia berhimpunlah kepadanya. Ramailah orang datang. Umat-umat pada masa itu datanglah duduk berhimpun dengan Imam Mahdi. Setelah itu maka Imam Mahdi pun pergi kepada Baitul Maqdis. Lepas pada itu Imam Mahdi pun bertolaklah daripada apa tu, Rom Timur tadi, daripada Turki, pergilah menuju kepada Baitul Maqdis. Itulah. Kemudian barulah seterusnya kita dengar pula menyatakan tentang Dajjal pula. Lepas pada tu barulah turunnya Nabi Isa memangalahkan Dajjal, insya-Allah. Jadi saya rasa sesuai dah saya ringkas-ringkaskan sebab terlalu banyak membelik cerita yang sama. Pendapat ni orang ni kata ni hak sama juga. Tapi kenapa banyak diturunkan tu nak menerangkan bahawasanya bukti yang banyak dan jelas Mahdi itu akan turun pada akhir dunia, akan berlakunya kiamat. Iaitu dia akan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.